Sebab lepas tu kita tengok. Cuba kita tengok ayat selepas tu. Walaili iza saja. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Walaili iza saja. Dan demi waktu malam apabila dia telah pun sunyi ataupun telah gelap gelita. Kalau kita tengok waktu malam, bayangkan ya kalau kita duduk waktu malam, tiba-tiba malam itu pun tak ada bulan, blackout satu Malaysia. Blackout satu Malaysia maksudnya lampu jalan pun tak ada, bulan pun tak ada, bintang pun tak ada. Kita berada di rumah kita dan rumah kita tu besar, bukan kecil. Apa perasaan kita ketika itu? Gelap gelita. Dan tak ada lampu, tak ada apa-apa, gelap. Kita rasa macam mana? Takut lagi? Lemas. Cemas, rimas dan kita boleh jadi lemas. Rasa macam tak cukup oksigen. Sebab tak nampak apa-apa, gelap. Kita akan rasa lemas, kita akan rasa rimas. Lepas tu kita usaha juga berjalan. Bila kita usaha berjalan, mungkin kita akan langgar. Betul tak? Kita akan meraba-raba dan mungkin kita akan langgar meja, langgar kursi. Macam-macam kita langgar. Ini perumpamaan walaili iza saja, dan demi waktu malam apabila dia mula kelam, gelap gelita. Masya Allah. Manusia yang berada dalam gelap gelita, hidup dia macam tu. Ibarat tadi tu. Resah gelisah. Rimas. Tak tentu arah. Rumah ada, kereta ada. Bukan tak ada, tapi tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, rumah yang selalu kita jalan pun kita boleh langgar. Meja apa semua. Nak cari mana lampu, nak cari mana lilin nak dipasangkan. Ramai tak orang yang hidup atas muka bumi dalam keadaan terang, tapi dia hidup resah gelisah? Ramai tak? Ramai. Yang hidup tak tenang. Bukan tak ada gaji besar, tapi hati tu, dalam hati tidak ada ketenangan. Inilah perumpamaan bila orang hidup tidak ada cahaya daripada Allah. Ibarat malam yang gelap. Walaupun rumah tu besar, tiba-tiba rasa sempit, rasa rimah, rasa resah gelisah. Subhanallah. Ramai mana orang sebab nak cari ketenangan hidup, nak cari kebahagiaan, dia pergi melancong sampai luar negara. Pergi New Zealand contoh. Dia pergi seminggu. Sebab apa? Nak me time, nak cari kebahagiaan. Balik daripada bercuti, bergaduh laki bini. Sebab habis. Awaklah nak pergi bercuti, awaklah ni. Hutang orang pun tak bayar gini-gini. Rupanya dia pergi sana, jauh perjalanan tu, yang dia boleh cari adalah kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang sebenar ada di mana? Di dalam hati. Ada yang jawab di rumah kan? Ya, di rumah, di masjid, di dalam hati. Ada dalam ni, tak perlu cari lain-lain. Ia hanya perlu disirami dengan apa? Bacaan ayat Al-Quran, zikir. Kan itu dah disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya sahaja dengan kamu ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati kamu akan tenang, akan bahagia. Allah dah sebut. Kadang orang cari bahagia, pergi shopping, pergi jalan sana, pergi makan sana, cari bahagia. Tetapi tak jumpa. Bila balik resah gelisah, tidur tak tenang, bangun pagi esok muka serabut. Allah dah sebut ulang banyak kali. Hanya sahaja dengan kamu ingat Allah, sama ada baca Quran, zikir, semayang, apa saja, itu akan memberikan kamu rasa tenang, bahagia. Subhanallah. Ada orang nak rasa cari tenang, dia pergi sampai ke Mekah kan. Kejap pergi umrah, kejap pergi umrah. Kali ke-10 pun muka resah gelisah lagi. Muka tak tenang. Mulut keluar lagi perkara yang tak elok. Mengumpat tak boleh berhenti lagi. Sebab ramai orang pergi Mekah, dia hanya jumpa Kaabah tapi tak jumpa pemilik Kaabah. Ramai yang pergi Mekah, pergi ke Raudah, tak jumpa cinta Rasulullah yang dia dapat selfie di Raudah. Minta maaf. Sebab sebenarnya semua itu ada di dalam hati kita. Bila kita ingat Allah, bila kita zikrullah dan sebagainya. Subhanallah. Kita tengok sambungan lagi surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah pujuk Rasulullah. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Sebab kan orang musyrik duk sebut ni, Tuhan Muhammad dah tinggalkan Muhammad. Tuhan Muhammad dah benci Muhammad. Sampai 6 bulan tak berhubung dengan Muhammad. Allah pujuk Rasulullah. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Subhanallah.
Sambungan lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yang akhir itu lebih baik daripada permulaan. Masya Allah. Iaitu akhirat itu lebih utama daripada dunia. Subhanallah, Masya Allah. Sekarang kita berada di tahap ni kan ibu-ibu sekalian. Umur berapa dah ni? Ada tak umur 50 angkat tangan? Siapa umur 50 ke atas? Masya Allah. Ramai, hampir semua 50 ke atas. Siapa umur dah 60 ke atas? Pun ramai, Masya Allah, 60 ke atas. Ada tak yang 70 tahun ke atas? Masya Allah, subhanallah, ada berapa orang 70 tahun ke atas? Dalam kat 10 orang. Yang bawah 40 angkat tangan? Bawah 40? Ada berapa orang anak muda? Paling sikit, umur 40 tahun ke bawah paling sikit. Yang paling ramai 50 tahun ke atas. Saya nak ingatkan juga sikit, yang umur 60 tahun ke atas ni, anda dah masuk warga emas, betul kan? Seronok tak jadi warga emas? Apa yang seronoknya? Panjang umur, Masya Allah. Lagi? Ni kita nak cerita pasal walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir ni lebih utama daripada awal-awal masa muda dulu ni. Masa muda dulu banyak tak buat maksiat? Dulu pakai macam mana dulu? Subhanallah, astagfirullah. Dulu masa muda dululah, zaman-zaman dulu kan, pakai tak tudung? Tak. Ui, kat main. Sekarang hari ni tengok orang tak pakai tudung mengeleng kan? Dia ni bila nak pakai tudung? Tengok artis tak pakai tudung, tengok pembaca berita dia ni bila lah tua tak pakai tudung. Lupa dulu masa muda tak pakai tudung kan? Maksudnya bila kita tengok orang yang belum memakai tudung, dia macam kita dulu jahil. Bila orang yang sedang jahil ni macam tadi tengah malam gelap kan, dia tak nampak. Dia teraba-raba, dia mencari-cari cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi, apa yang boleh kita buat untuk mereka, doakanlah. Setiap kali tengok berita dia tak pakai tudung, ya Allah berilah dia hidayah, ya Allah. Sebulan duk tengok berita tu, bertahun-tahun duk doa ke baca berita tu. Agak-agak kita golongan mana, doa ke yang maki dia? Yang doa ke yang hina? Doa. Tengok pula drama, ya Allah dia ni tak pakai tudung lagi. Ada artis-artis lama contoh kan. Ya Allah bagilah dia hidayah sebelum dia meninggal dia pakai tudung. Bukannya mulut kita terhenti, bila dia ni nak pakai tudung ni, tak sedar-sedar diri lagi, dah tua. Memang Allah menguji kita melalui apa yang kita lihat. Daripada apa yang kita lihat, dia akan masuk. Pintu hati, pintu kepada hati ada dua. Maksudnya hati ni ada pintu dua. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan masuk ke dalam hati. Dan nak tahu apa yang masuk tu, apa yang keluar daripada mulut. Jadi setiap kali kita tengok, pergi shopping kompleks contohnya kan, kita tengok orang pakai seksi, orang tua pakai baju ketat, nampak 4 lipat, 1, 2, 3, 4 lipat pun pakai baju ketat lagi. Maksudnya badan tu berlipat-lipat. Tolong kira untuk orang kan. Kita pun tegak jalan, tak nak nampak lipat. Elok kita tutup aurat, subhanallah, tak nampak aib badan kita, betul kan? Sebab itu wajib pakai longgar, betul kan? Masya Allah.